komputer. Right. So sekarang saya akan share screen. Kita punya presentation on biofield scan. Mana dia? Share screen. Okay. Mana satu biofield scan? Mana satu biofield scan? Yang ni dowsing. Ni Telegram. Ni dia. Okay. Kita start slideshow. Dan kita tahu apa dia biofield scan kan? Tahu kan? Sikit sebanyak tahu kan? Sebab some of you dah pernah datang buatlah biofield scan ni. And ni gambar biofield scan lah kan. So apa yang saya guna untuk scan ni, nama dia adalah biofield reader. Biofield reader. Dan apa ni, biofield reader ni actually software. Dia bukan kamera, dia bukan komputer, tetapi dia software. Dan kalau kita tahu cara nak guna software ni dengan baik, kita akan dapat buat assessment atas kita punya pelanggan bila dia ambil gambar biofield. Okay. So apa kita boleh guna biofield scan ni untuk apa? Sekejap ya, saya kena tutup sikit benda ni. Tahu nak tutup macam mana? Nak tutup macam mana? Bawa turun kan? Okay. Bawa turun ke mana ni? Alright. Okay, dah boleh bawa turun dah. So yang ini kita boleh scan apa? Kita boleh scan sebelum dengan selepas terapi. Ini yang kita buat ya. Ini kita boleh scan orang dalam bilik dia sendiri. Dalam bilik dia sendiri kita boleh scan. Kita boleh scan animals, binatang. Kita boleh scan orang-orang alim, kita tengok dia healing macam mana. Kita boleh scan pokok. Kalau pokok kita sakit, kita boleh scan tengok kenapa lah pokok saya sakit. Kita boleh scan. Kita boleh bandingkan makanan yang organik dengan non-organik. Kita boleh cuba doakan pokok tu. Dan bila kita doakan, kita boleh tengok dia punya beza energi tu. Jadi kita boleh nampak dengan mata kepala kita sendiri kesan kita punya, apa orang kata, kita punya aktiviti doa tu ya. So one thing saya yakin kalaulah kita dapat tengok energi kita masa solat, masa doa, masa marah, masa sakit hati dan sebagainya, saya rasa kita akan lebih peka tentang emosi kita dan kita lebih dapat faham kenapa kita kena kawal. Betul tak? Ya tak? Okay, and then kita boleh tengok energi bilik ya. Bilik yang selalu orang solat, bilik meditasi, tempat-tempat ada hantu ke tempat-tempat alim dan sebagainya, kita boleh scan. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan ni. Kita perlukan sama ada webcam atau kamera atau handphone. Dan kita perlukan table komputer, laptop ataupun komputer PC. Alright. Saya dah cuba scan gambar daripada phone iPhone, dan saya dapati iPhone tak boleh dapat gambar biofield. So sebab saya kata kalau nak guna phone, guna Android. Kalau tak ada Android, guna terus komputer ataupun webcam. Dekat homeopati integrasi Bangi kita guna webcam, dan webcam ni bukan yang murah punya. Webcam ni yang harga dekat nak RM500 punya. Okey, sebab kita nak good resolution, jadi kita guna webcam yang mahal. Okey. Okey, jadi dia ada dua mode. Satu ialah gambar still, gambar tak bergerak. Satu lagi adalah video mode. Saya lupa nak minta video daripada Ain sebab dia ada buat video masa dia tengah buat biofield tuning, dan memang kita tengok pun kagum ya, sebab bila Ain masuk aja dengan the tuning fork,
kita nampak orang hijau masuk dalam dan keluar. Okey, tapi nanti lain kali lah, nanti saya share dekat YouTube dengan kita boleh dekat Telegram kita. Okey. Jadi apa dia ya biofield image ni? Pada beribu-ribu tahun, sudah beribu-ribu tahun lah, ada individu yang dia rasa dia dakwa atau dia boleh, siapa yang tak mute ni? Boleh tak mute semua orang? Okey, saya mute Okey. So dia dakwa kata dia nampak keliling orang tu, dia nampak ada warna, cahaya. Dan dulu-dulu dia orang panggil benda ni aura. So terma yang lebih saintifik pada zaman sekarang adalah medan bio. Okay, medan bio human energy field. So this medan bio yang orang-orang yang alim yang dapat tengok orang-orang ni ataupun medan bio orang ni, dia boleh tengok color dengan keadaan medan bio ni, dan benda tu boleh bagi kat dia information maklumat tentang orang tu punya keadaan fizikal dan emosi. Okey. So yang ini dia orang cerita kat kita, yang kita yang tak reti tengok ni, sebenarnya my sister Suhana dia boleh tengok orang. Tanya my sister Suhana. Dia boleh tengok. Tapi tak selalulah, tapi kadang-kadang dia kata dia mesti ada certain light condition baru dia nampak orang-orang. Okay. So how does it work? So semua biofield imaging system dia sebenarnya dia bagi nampak spektrum ataupun frekuensi yang biasanya kita tak nampak. So dia guna apa yang panggil filter, and dia sendiri bagi warna lain kepada frekuensi lain. So frekuensi so and so dia bagi warna purple, frekuensi so and so dia bagi dark pink, frekuensi so and so hijau, frekuensi so and so gelap, warna grey, okay? Frekuensi so and so white dan sebagainya. So warna yang dipilih, dia orang tanya balik dengan orang yang nampak aura, and dia confirm aura ni macam ni color, so dia pilih mengikut apa orang tu bagi tahu. Jadi bagi kita ni yang buta aura, maknanya kita tak nampak aura, kita dapat tengok aura melalui screening ataupun filters yang ada dalam imaging system ni. Okey? Sebab tu lah kita boleh nampak, okey? So kita boleh ambil gambar, kita memang kena guna lampu lah, okey? Selalunya lampu LED, spotlight, and then flash kat telefon. So iPhone jangan tak boleh. Kalau ada tingkap contohnya, kalau ada tingkap belah sini tak ada tingkap, tak boleh. Jadi kalau ada tingkap, dua-dua belah kena ada tingkap, kita kena duduk kat tengah-tengah. Kalau tidak, kalau lighting daripada tingkap tu tak even, tak boleh nak tangkap. Okey? Dan kalau kita nak guna dinding boleh, tetapi dia punya cat tu kena cat yang warna cerah. Dan kalau nak tangkap gambar yang baik, kita kena guna tripod, sebab kalau kita pegang dengan tangan, dia akan goyang. Lagipun kita kalau nak banding before and after dah susah. So kalau handphone pun kita boleh guna tripod. Contohnya tripod kecil macam ni kan. Kita boleh letak atas, tripod macam ni, kita boleh letak atas kursi dan kita boleh tangkap gambar. Alright? Alright. Jadi kita nak ambil gambar macam mana? Kita kena ambil front view. Kita kena ambil view belakang. Kita kena ambil profil kanan, profil kiri. Dan kita ambil dua kali. Kita ambil belah atas badan dan belah bawah. Okey? Jadi yang ini contoh yang gambar ni yang saya tunjuk ni adalah yang kita ambil dekat Homeopati Integrasi Bangi. Okey, yang atas tu, gambar atas tu, kita fokus pada dia punya bahagian dada ni, bahagian sini. Dan yang bawah tu kita fokus dekat dia punya pusat. Okey, jadi ni adalah contoh cara nak ambil gambar. Dan dia pakai tripod kat situ. Dia aim kat atas dengan dia aim kat bawah.
Okay. So, kalau orang tu nak datang scanning, kita kena bagi tahu kat dia, jangan makan banyak. Sama macam yang kalau kita nak buat al-fasad jugalah. Jangan makan masa dan datang masa lapar sangat. Jangan datang masa makan banyak sangat. Okay. Jangan lepas exercise. Jangan haus. Then dia punya barang kemas ke apa semua, kena buka. Kalau ada rantai leher apa semua, elok buka. Jam buka. Okay, rambut kalau panjang, kita kena ikat naik atas, buat bun macam tu. Dan jangan pakai clip yang fancy-fancy, pakai rubber band je. Okay. Jadi yang posture dia pula, dia kena relax. Tak boleh macam tense. And then kalau kita ambil gambar before tu tangan macam mana, after pun dia kena sama. Kadang-kadang staff saya ni, kadang-kadang mula-mula tangan kat tepi, lepas tu tangan kembang, kadang kaki lurus, kadang kaki kangkang. Saya dah bagi tahu kat dia orang, saya dah tegur. Ni kenapa ni, macam ni, must be the same. Okay, so lagi satu, kalau kita punya klien yang nak ambil gambar tu dia susah hati ataupun dia rasa panik sikit, dia punya gambar biofil akan tak betul. So maknanya kalau kita tengah tangkap gambar tu, kita kena make sure dia betul-betul relax. Okay, kita make sure dia betul-betul relax. Dan cara kita nak suruh dia relax adalah melalui pernafasan. Jadi kita suruh kita punya klien tu tarik nafas. And then hembus nafas. Dan kita boleh cuba tangkap gambar masa dia hembus nafas. Okay. Jadi yang ini memang akan macam kita standard dalam. Semua tangkap gambar masa hembus nafas. Jadi kita dapat gambar yang lebih clear. Kalau siapa pernah pergi ambil x-ray, dia akan tahu ya. Dia kalau nak ambil x-ray tu, dia suruh tarik nafas dan tahan. Kita pula, kita bukan suruh tarik nafas dan tahan. Kita suruh tarik nafas dan hembus. Tarik nafas, hembus. Sambil hembus keluar, maknanya sambil keadaan dia paling relax, kita tangkap gambar. Okey, jadi ini contoh dia guna kamera. Okey, dia guna kamera dan dia pakai digital flash. And then dia guna tripod. Ni gambar bahagian atas, so dia aim dekat dada. Okey, kalau cahaya matahari tu, bilik tu very good lighting, boleh guna lighting daylight. Okey, tetapi kebanyakan kes kita guna lampu. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara kita nak baca scan. Okay, kan saya dah bagi tahu kata kalau saya punya terapis yang dah belajar, dia nak ambil gambar before dan after dia punya klien, kita akan ambil upah scan, scan the pictures yang dia ambil, tapi bacaan dia kena buat sendiri sebab saya overwhelmed kalau saya pula kena baca. Sebab tu saya buat video ni, sebab saya nak bagi tahu cara nak baca biofil scan. Okey, sebab kalau yang sekarang ni pun scan yang ada ni pun saya overwhelmed. Jadi memang dia orang nak tunggu dapat dia punya reading tu seminggu baru dapat, sebab saya tunggu sampai hari yang saya ada masa baru saya boleh buat satu-satu. So kalau you all hantar gambar for processing, satu full set, maknanya atas, depan, kiri, kanan, belakang, bawah, depan, kiri, kanan, belakang. Kita run it through kita punya software, is RM30 for you. So that's why I ajar you cara nak tangkap gambar apa semua, so that you all can take your own pictures and then you boleh email kat kita gambar-gambar tu, kita run it through the scanner, the software, and then kita bagi balik kat you dalam bentuk satu-satu lah, raw. So you, up to you to do the reporting. Kalau you nak template kita boleh bagi template kita, cara kita buat reporting. Okay, jadi you kena tengok pattern. Pattern tu belakang dia punya pattern. Kita kena tengok balance kiri dan kanan.
Kita kena tengok warna dia ceria ke tak ceria. Kita kena perhati tengok ada streamer ke tidak. Dan kita kena tahu apa dia bulges dan apa signifikan dia. Okay? Dan sebenarnya kita boleh tengok macam yang ini. Kalau you tengok kat sini, you nampak dia punya pituitary center warna hijau ni, cantik kan? Okay, and you also nampak dia punya throat center warna biru. Okay, dia punya chest center tak berapa clear, tetapi kita nampak dekat dia punya perut ni banyak yellow dengan yang ni mauve color kan. Jadi and then the green is quite dynamic. Okay, nanti kita akan ni, kalau you tengok dekat tekak dia ni agak merah, and this is actually a sign of congestion. Okay, and then dekat leher ni pun ada congestion. Kalau kita tengok bahagian merah, kalau merah tu nipis-nipis tak apa, dia meridian lines. Tetapi kalau dia tebal, maknanya dia ada problem. Okay, jadi kalau kita tengok tentang dia punya keseimbangan dengan tak seimbang. Kalau kita tengok kiri dengan kanan seimbang, maknanya dia ada balance. Kalau kita tengok yang warna-warna keliling tu cantik-cantik dan terang, maknanya dia balance. Kurang merah, kurang warna mauve, tapi banyak hijau, banyak orange. Okay? Okay. Jadi band dia smooth. Kalau yang band yang tak smooth tu dia macam grain ni, macam ada biji-biji tu, maknanya dia tak balance. Okay? Kalau yang tak regular and then macam dia punya band tu tak clear, that mark tak balance, kurang balance. Okay? And then kalau tak ada streamer, is better. Lagi banyak streamer, lagi tak bagus. Kalau tak ada bulges, maknanya dia more balance. Kalau ada bulge of energy, dia tak balance. Nanti kita akan tengok apa makna dia. Okay, yang tu around the body. How about on the body? Jadi on the body pun kita tengok seimbang tak, kiri dengan kanan sama tak, okay? Nampak tak energy center dia, okay? Acupuncture meridian dia, dia punya meridian tu ada nampak tak, okay? Warna ceria, green, yellow, orange. Tapi kalau warna dark pink ataupun red, maknanya congestion. Okay, kalau kita tengok yang apa ni, merah banyak and then congested, dia kurang balance. Okay, then warna kelam aja, biru gelap aja semua, kurang green, apa semua kurang yellow, that is less balanced. And then over the body pun warna dia tak berapa clear, maknanya nampak dull macam tu. That means saya tak balance. And then on the body pun dia punya light pattern tak regular. Okay, kita akan tengok contoh jadi kita lebih tahu. Okay. Okay, jadi yang ini you boleh nampak sendiri yang mana balance dengan yang tak balance. Okay, kalau you nampak this boy, nampak benar dia ni banyak green and yellow. Okay, even badan dia pun nampak green and yellow banyak. Kalau ada merah pun dia merah tapi tidak tebal dengan tidak banyak. Whereas this girl, dia tengah sesama. So nampaklah kita punya this girl ni sinuses dia memang tersumbat. Okay, saya tak tahu kenapa ya, orang Malaysia ni kebanyakan agaknya kuat makan belacan agaknya. Kebanyakan gambar kita tengok semua ada macam congestion dekat around the sinuses. Okay, and then kalau you tengok girl ni punya badan pun banyak sangat dia punya line-line merah dengan warna kita panggil mauve ya. Mauve ni macam ungu sikit. Berbanding dengan this boy punya gambar tak ada all this ungu apa semua kan. Okay. Jadi kita tengok pula yang this guy yang ni balance kan, yang ni balance. Of course you can see this one is balanced kan. And then you nampak kaki dia cantik merah. Cantik green. So far yang kita buat biofield scan, semua kaki tak ada green macam ni. Semua kaki macam yang ni, merah aja banyak. Especially around the lutut. I'm not sure why. Kita orang Malaysia ni banyak yang lengur kaki agaknya.
Tetapi memang kalau kita tengok yang gambar semua, gambar scan tu semua kaki dia ada problem. And then yang ni pun, this pattern yang mana nampak merah, bending apa semua ni is very common dalam biofield scan yang kita buat. Jadi maknanya kebanyakan orang yang kita scan tu semua ada sakit bau dengan sakit leher. Alright? Bending ni kan semua sakit ni lah. Sakit banding dengan yang cantik ni. Yang cantik ni tengok dia punya pattern tu. Cantik aja. Tak ada yang tebal, tak ada pulling. Okay, yang ni sini ada sikit macam merah lah. Okay. So there is something going on here lah. Okay. Alright. So yang ini scan yang agak bagus. Okay. Tapi kita nampaklah apa masalah dia. Nampak kat leher dia punya masalah kan. And then dia punya pituitary center dia block. I think adalah one of you buat biofield scan and I tunjuk you punya pituitary center warna merah. Then I did some clearing work. Saya guna brain tuner set and kita clearkan dia punya pituitary center. Most probably kalau kita scan balik pituitary center tu dah tak merah. Okay, kalau you tengok kat sini dia punya dekat leher ni pun ada banyak area of congestion besides that. And then kalau you tengok kat sini going this way, this is called a strema. Okay, so strema pun ada. Alright. So yang ini dia nak tunjuk kata bilik ni dia tak seimbang. Sebab dia punya source of lighting most probably belah sini ada tingkap. Belah sini tak ada tingkap, belah sini ada tingkap. Jadi maknanya kalau kita tengok ni bukan disebabkan oleh individu ini disebabkan tingkap yang ada belah sini. Jadi kita kena aware. That is why kita selalu ambil gambar background, gambar latar. Gambar sebelum orang tu duduk. So that bila orang tu ada, macam mana orang tu ubah medan bio keliling tu, kita tahu. Sebab kita boleh banding dengan gambar yang kita ambil sebelum orang tu duduk sini. Okay, jadi this one ada ambient light. Jadi yang ini kalau kita tengok ni pasal ada tingkap belah sini. Okay. So kalau kita tengok gambar ni, sama juga background dia. Tetapi sebab orang ni ada masalah, this person ada turbulence, ada masalah. So dia punya biofield tu, dia punya medan bio kat belakang tu dah jadi tak betul. Dia dah jadi banyak wave apa semua, interference apa semua. Agaknya kalau kita run the tuning fork, kita akan dapat rasa nyaring ataupun slow dan sebagainya. Okey, jadi maknanya kalau kita dah ambil gambar biofield, kita boleh correlate balik dengan kita punya tuning fork punya bunyi. Jadi maknanya kita dah boleh faham, oh ya, tadi masa ambil gambar medan bio tu memang kawasan ni memang ada masalah. Jadi bila kita tengok balik gambar biofield dia, kita tahu masalah dia kat mana. Okey, yang ini. Kalau kita tengok yang ni, orang ni macam okey, dia balance. Pasal apa? Pasal kita tengok dia punya pituitary gland kat sini kan, cantik je. And then kalau kat sini dia dah slightly blue kat sini dan green, this is a thyroid. Okey je kan. Dia pakai baju agak gelap, jadi yang dia punya warna atas badan tu kita tak dapat nak agak betul-betul. Okey, jadi kalau yang sini tadi ni kan kita kata sini ada lampu. So sebab tu yang dia lari ke sini ni bukan disebabkan oleh orang ni. Okay. So dia ni masih ada, mungkin dia ni ada sikit sakit kepala ke apa. Sebab ada kawasan yang merah dekat sini leher ni pun ada dengan dekat kepala ni. Okay. Dan dekat tangan ni kita nampak yang ni sasah merah sangat kan. Lengur agaknya. Okay. Ni lagi tak balance. Kalau kita tengok banding yang ni balance. Tengok dia punya gambar biofield keliling tu. Yang ni tak balance. Jadi kita nampak dia punya line tu jadi kucak-kacir kat sini apa semua. Walaupun dia punya pituitary gland center nampak cantik tapi keliling ni ada merah. Banyak merah. And then kita nampak merah dekat dia punya pipi and then merah dekat dia punya leher. And then kawasan ni pun macam terlampau gelap. Okay, and dia kurang green. Kurang green color. And you know that green is the color of balance and stability. Okay, banding dengan yang warna-warna ni. Okay. Dr. Su. Kenapa gambar diorang pakai baju biasa? Mana saya tahu.
Maksudnya, Dia orang tak ambil maksudnya dekat kalau kita studio. pakai baju warna putih tu. Dia orang tak ambil dekat studio. Dia Oh, ambil dekat studio. Kadang dia orang ambil sendiri kat rumah dan dia orang hantar. Okey? oh kiranya kalau baju warna putih tu lagi mudah lah kita nampak dia punya warna. Betul. Tetapi ini bukan gambar dia ambil dekat studio terapis. Jadi alat yang cukup apa semua lengkap adalah kat studio lah. Dekat studio terapis sendirilah. Kalau dia orang ambil gambar kat rumah, memanglah dia pakai lah baju apa dia nak pakai. Okey, mungkin ambil secara dia nak ambil benda dia nak hantar, kita pun tak tahu kan. Jadi kadang-kadang orang tu buat travelling show ke apa, and then dia ambil gambar. Kalau dekat macam fun fair ke apa, and then dia kata okay, we want to take your gambar biofield. So dia masuk, takkan dia nak tukar baju kan. So macam tu lah. Okay. Jadi kalau yang betul-betul kat studio, you tengok dia orang dah buka baju. Dia bukan macam kita pakai apa ni baju. Dia orang tak pakai baju langsung. Bra je pakai. Orang lelaki tak pakai. Okey, jadi kalau kita tengok orang ni, kita nampak dia punya leher ni memang ada stres. Jadi merah keliling ni maknanya leher ni ada stres. Yang ini pula kita nampak kawasan ni merah. Saya banyak jumpa gambar biofield yang ada kawasan merah kat bahagian perut ya. Jadi kita tahu dia ada sakit perut. Okey. Dan kalau kita tengok kat tangan dia pun ada red pools. Jadi maknanya yang ini pun ada tanda congestion. Alright. Jadi yang ini dia sakit lutut. Kalau saya tengok gambar biofield yang kita ambil, kebanyakan akan ada merah dekat lutut ni. Saya tak tahu. Kita orang Malaysia ni semua lutut lengur ke apa, tak tahulah. Okey, tetapi kalau you tengok yang ni memang sah. Dia punya merah ni daripada atas sampai ke bawah. Yang ni sikit je ya. So yang ni yang belah kiri yang lebih sakit daripada belah kanan. Alright, yang ini perut dia memang tengah sakit. Alright. And then kalau you tengok kat sini pun macam ada ring. And then kat bawah ni pun ada merah. Jadi memang ni memang masalah dia usus. Habis semua usus masalah. Okay, kalau you tengok gambar ni. Kalau you tengok kat sini ada merah. Tapi side view you nampak ada bulge kat sini. Okay. So dia ni memang kat sini dia ada masalah. Yang ini mungkin gallbladder. Sebab kawasan ni mungkin kawasan gallbladder. And then dia punya leher ni memang tegang. Jadi dia ada line right across. And then kalau you tengok kat kepala dia, memang dia ni mungkin ada sakit kepala. Walaupun rambut tu hitam, tetapi dia nampak bila terlampau stres, merah tu will be seen through the hair even. Okay. So, bila kita nak buat analisa, mula-mula kita tengok dekat keliling dulu. Tengok color, pattern dengan keseimbangan. Jadi, you akan dapat bezakan yang seimbang dengan tak seimbang. And then, tengok ada tak macam line daripada badan tu turun ke bawah. Kat mana yang dia keluar. And then, tengok yang connecting band, macam kat sini ke sini ke, bulges. And then, warna apa yang paling banyak. And warna apa yang tak ada. Then, kita tengok sama ada gambar tu ceria ataupun malap. And then kita tengok kawasan mana yang warna dia memang banyak sangat dekat satu tempat. Then kita tengok bentuk warna dengan kedudukan dia punya energy center. Lepas tu kita tengok meridian, pathway meridian semua. Okay, on the body. Okay. Jadi kalau ini untuk banding. Belakang yang sihat kita dah tunjuk tadi dengan belakang yang ada sakit. Jadi kita nampak yang orang bawah ni dia sebenarnya dia sakit belakang lah. Dekat leher sakit, dekat tengkuk sakit, and then dekat dia punya belikat sakit. Okey, dia banyak angkat benda berat. Okey. Jadi kita tengok gambar dia lagi sekali. Dia angkat benda berat. Jadi kita tengok kat sini kat mana yang dia paling stres. Okey, jadi kita tahu kalau kita ada gambar biofield dia ni dan dia datang kat kita untuk rawatan, kita dah tahu dah kawasan mana kita nak buat contact treatment tu dengan weighted tuning fork. Betul tak?
Okey, jadi kita boleh tahu kita kena dekat dia punya leher tu kita kena buat, dan dekat bawah ni kita kena buat juga. Alright. Jadi kalau kita tengok cahaya keliling ni, kita nampak yang ni semua streamer ni ya. These are all streamers. Jadi daripada badan tu dia originate dekat dia punya bahagian satu ni dekat bahagian dia punya kepala, and then yang lain tu daripada badan. So streamer tu dia akan berhubung dengan energy center di mana ada masalah. Dan kalau ada macam tadi macam ni, macam dia daripada sini dari sini dekat dengan energy center yang terlibat, dia akan kita panggil bulge. Okey, jadi bulge tu maknanya kalau dia ada macam sakit jantung ke apa, kita akan dapat tengok bulge dekat kawasan jantung. Sakit buah pinggang, kita akan nampak bulge dekat kawasan buah pinggang dan sebagainya. Okey. Alright, connecting band kalau macam tegang, rasa tegang dia akan connect daripada sini sampai sini dan sebagainya. Orang ni ada connecting band. Sini ke sini contohnya, leher ke dada, connecting band. Okey, jadi ni bulge, ni bulge. Okey, bulge tu maknanya dia macam gelembung depan dia punya tu, shadow tu. Alright. Nampak? Yang ni connecting band, nampak? Sini ke sini connecting band. And then kat sini dia rasa macam berbiji-biji ya. Dia punya masa macam knotted sikit. And then dia ada streamer dekat depan, dekat belakang. Sini semua dia rasa sakit, lenguh dan sebagainya. Alright? Okey, ni banyak streamer. Dekat tekak, okey, dekat perut. And then ni, dekat sini. Down to the chest. Sebenarnya kita tak tahu apa masalah dia kecuali kita dapat dia punya history, latar belakang dia, and dia cerita kat kita dia sakit kat mana. Barulah kita boleh faham tentang dia punya apa yang kita nampak ni. Jadi kalau yang ini saya suspect dia ni ada masalah, sama ada sakit tekak ataupun it could be emotional, maknanya dia ada banyak benda dia nak cakap tapi dia tak boleh nak bercakap, things like that. Okay? Alright? It could be energy center problems. Okay, yang ini awak nampak ni ada streamer. Kat sini macam, yang ni yang gambar tadi agaknya. Okay? Same thing. And then tekak banyak masalah kat tekak. Throat, mouth area, solar plexus, okay? So kalau kita tahu energy center punya issues, kita tahu apa lebih kurang orang tu punya masalah. Apa solar plexus punya issues apa semua. Yang tu saya tak dapat nak bagi hari ni, tapi hari lain mungkin kita boleh discuss kalau energy center mana block, apa masalah dia sebenarnya. Alright? Tapi kita boleh agak lah, macam solar plexus ni apa? Perut. Masalah penghazaman. Penghazaman tu apa dia? Penghazaman is digestion, but at the same time, there are other things that you can digest. You can digest information. Macam ada orang tu dia bila dia marah, dia sakit perut. Jadi anger, you telan, you punya marah, dia radang kat perut. Sebab apa? Marah tu kan panas. Lepas tu you telan. Jadi you telan, dia jadi radang lah. Betul tak? Okay? Ni kita dah ubah topik pula dah. So, kristal. Jadi kristal tu dia ambil gambar kristal. Then, 20 orang hantar positive thoughts kat kristal ni. Kita boleh buat ni. Kita letak kristal dekat depan kamera. Lepas tu kita on the video. Dan kita tengok perubahan. Jadi kita hantar, katakanlah kita hantar Fatihah ke, ataupun kita kata kat kristal tu, you are a very good crystal, you are a strong crystal, you are beautiful, apa semua. And then kristal tu akan berubah, warna akan berubah dan sebagainya. Okay? So that's what I said. Kalau kita tahulah power of doa, if we only know the power of doa, then kita boleh lebih tekun nak doa dan sebagainya. Betul tak?
Sebab kita tak nampak dia punya efek, sebab tu kita tak tekun. Solat pun, kalau kita tahulah beza antara solat yang bagus dengan solat yang tak bagus, tentulah kita akan usahakan untuk solat yang bagus. Alright? Ni orang yang perawat. Agaknya kalau Azizan ada. Azizan tak ada. Ada. Azizan ada. Kalau kita ambil Azizan tengah rawat orang sakit kan, Azizan ni dia boleh pakai ruqyah lah apa semua kan. Jadi kita boleh lah dia suruh dia ruqyah kan siapa-siapa kat bawah tu, dan kita ambil gambar, mungkin dapatlah macam ni. Jadi macam ni seorang perawat, dia tengah rawat orang, and kita nampak dekat tangan dia tu macam ada energi keluar. Okay. Alright, jadi maknanya, and then dia punya energy center pun akan activate masa dia rawat orang. Okay, jadi yang ini lagi clear. Yang ni kita tengok dia tengah buat energy work. And then, kalau kita tengok mula-mula, tak nampak tak ni? Nampak tak hijau ni? Kalau kat sini lagi clear, nampak? Daripada tangan dia ke kepala orang tu ada hijau. Alright. And then kalau kita tengok, ni masa dia mula, ni masa dia dah tengah buat. Awak tengok kat sini tak ada hijau sangat, kat sini dia dah jadi hijau. Jadi orang perawat ni bila dia rawat orang, dia akan energy center dia akan macam activate. Alright. And then kalau you tengok kat sini banyak merah kan. Macam kepala kat sini merah, dekat kepala dia ni pun merah, tetapi bila dia dah mula dia dah buat dia healing tu, dia jadi lebih pada hijau. Merah tu pun dah kurang. Jadi maknanya congestion tu dah keluar. Congestion tu dah keluar. Okay. And then you nampak very clear this thing. Attunement makna apa, doktor? Attunement. Dia kata during attunement. Attunement adalah satu perkataan yang guna untuk dia macam dia doa, and then dia kaitkan doa tu dengan Nabi ke, dengan apa ke, tu dia orang panggil attunement. Attunement tu maknanya rawat lah. Macam doa, macam kita baca Fatihah. Okay, baca Fatihah tu pun attunement lah. Okay? I see. Okay, thank you. Okay. Doktor Smith nak tanya? Tanyalah. Apa ni, tengok dekat yang during attunement dengan during healing tu kan, nampak dia punya warna dekat perawat tu pun dah macam lain sebab yang during attunement tu dia nampak dia ada macam inflammation. Kan saya baru cakap tadi. Kan saya cakap tadi warna hijau bertambah dua-dua. Yang ni pun dia lebih merah, sekarang dah jadi hijau. Yes. Dua-dua lah. Soalan saya sebenarnya macam ni. Apa dia? Sebenarnya soalan saya macam ni. Awak punya suara memang tak berapa clear. Can you talk louder or dekatkan sikit dengan mikrofon? Oh, saya tak pakai mikrofon sebenarnya. Sekejap. So sebenarnya perawat ni sendiri dia boleh healing diri sendiri semasa dia healing lah Bukan ke selalu saya dah bagi tahu. Saya cakap bila kita minta untuk pesakit kita dirawat, kita minta untuk diri kita sekali. Itu memang dah standard procedure. Bila kita doa untuk diri kita sekali. Standard procedure, SOP dia. Lupa. Sekarang, tapi sekarang ni nampak dekat biofil tu nampaklah jelas yang dia punya dia punya inflammation dekat perawat pun nampak kurang Ya. Selalu macam belajar teori je tak nampak apa benda sebenarnya yang Dr. Su cakap tu. Ya. Tu sebab saya suruh juga you all attend, siap bagi kelas free je. Sebab saya kata kalau saya suruh bayar, semua tak nak bayar. Baik saya bagi kelas free. Sebab saya tahu betapa pentingnya you all tengok benda ni semua. Okay. Saya nak bagi tahu, saya tak bagi tahu tak apa. Masa saya order tuning fork tu, saya tak sangka kata akan kena apa? Kena apa? Kena cukai. Tapi sebenarnya kena cukai. Tapi tak apa, saya tak minta kat you all duit cukai tu sebab you all dah bayar yuran-yuran ni apa semua, cover lah balik insyaAllah.
Tak banyak kena cukai. Tak banyak. Saya kena cukai 270. Harga uniform. Tak payah bayar, tak payah bayar. Saya nak bagi tahu je. Kalau saya tak bagi tahu, saya tersimpan nanti terbuku kat dalam. Sebab masa saya order uniform tu, saya tak kena cukai sebab mungkin satu item dia tak cukai. Jadi sebab banyak sangat sampai 18 set, kena cukai. But it's okay. Don't worry about it. Tak banyak pun. Okay? You all ingat saya ni mata duitan ke? Tak ada pun. Okey, saya sebenarnya saya punya tujuan ni nak ajar korang ni supaya saya ada banyak perawat. Bukan saya ada banyak perawat. Perawat ada banyak. Dan banyak cara nak rawat. Dan perawat akan rawat diri dia dengan keluarga dia dengan orang lain. Alhamdulillah. We spread the good energy. Okey. Jadi saya nak tunjuk, kata kita boleh juga tangkap gambar bilik, hantar dekat dekat my staff untuk nak ambil gambar biofilm, tapi you all kena do the reading yourself. Tengok bilik you bagus ke tak bagus. Kalau you all dah belik, pusing, bilik aku ni bagus ke tidak ni, dah cuba dah tak boleh, tak apa. Boleh tunjuk kat saya dan saya ni. Kalau you ambil gambar bilik, kalau satu gambar kita tak charge sampai RM30. Satu gambar RM5 sahaja. Gambar bilik. Okey, jadi bilik ni dia banyak green. Tak banyak merah. Kalau ada merah pun line sikit-sikit. Tak tebal. Okey. So this room is a positive room. Dan mungkin orang ni pun adalah orang yang baik. Orang yang banyak yalah, tengok kalau you tengok badan dia pun banyak green. Okey. So ni bilik yang suasana dia positif. Jadi sebenarnya kalau kita masuk bilik kan, if we enter a room, kita kadang-kadang kita dapat rasa bilik ni bagus ke, tenteram ke, aman ke, ataupun bilik ni orang banyak bergaduh dalam dia ke apa dia, kita dapat rasa. Rupanya bukan kita dapat rasa saja. Kalau kita ambil gambar biofilm, kita dapat lihat sendiri. Okey? Alamak, bilik ni berterabang you. Dia guna perkataan vastu, feng shui apa semua. Saya kata tak apalah. Saya sebenarnya whether the room is neat, benda-benda tu well arranged ataupun macam Azizan kata control chaos ke apa benda ke. Control chaos ni dia still positive energy, betul tak? Sebab kita walaupun barang nampak berterabur tapi sebenarnya things are where they should be. Senang nak reach dan sebagainya. Okey? Tetapi kalau kita tengok bilik ni, tengok banyak this angry red and this mauve color ni apa semua. And then a lot of pools of dark areas apa semua kan. Jadi maknanya bilik ni not good. So orang yang duduk kat bilik ni mungkin dia tidak akan rasa aman. Saya rasalah time PKP ni kan, kalau rumah kita semak tunggang langgang, itu yang jadi depression teruk tu. Tak boleh nak pergi keluar, tak boleh nak pergi taman. I am sure kalau kita ambil gambar taman ke apa, kita run it through the biofield reader, memang kita akan dapati bahawa tempat tu adalah cantik warna dia. Banding dengan rumah yang dalam keadaan kucak-kacir ataupun semak atau berterabur dan sebagainya. Alright. Messy room. Okey, jadi yang ini bilik ni kalau you tengok bilik ni warna dia memang soothing sangat. Soothing. So kalau you tengok yang ini, this is an amethyst geode kan? Amethyst geode. So dia tengah pegang amethyst geode and there's a lot of green colour coming from the geode. So ini bilik one of the therapist lah. Okay. And then this therapist dia seorang yang meditate. Ni bilik meditasi. So you can see that the colours are very peaceful. Okay. So kita pun nak tahu, interesting kalau kita ada musola, kita tangkap gambar musola, boleh run it through the biofield scan. Lepas tu kita boleh tengok apa result dia. Okay. Right. Jadi banyak benda kita boleh scan ni sebenarnya. Okay, that's the end of the presentation. Actually, banyak lagi yang kita boleh cakap. Tetapi enough for you only to know about it. I'm not expecting all of you to become genius in reading the scan. Tapi maknanya kalau you dah ambil, you dah cuba ambil gambar. That's why it's good for you all to actually
attend orang kata practical dekat komputer integrasi, sebab bila kalau you attend the practical, you can see how the biosphere scan is taken. My staff punya teknik pun ada banyak yang masih kurang, but since I'm going to renovate the biosphere room apa semua, I'm going to instruct them balik so that they will become very good at the biosphere scan. Okey, jadi bila untuk rawatan dia boleh nampakkan kawasan yang perlukan perhatian dan rawatan, dan dia boleh tunjukkan medan bio badan, and then kita boleh tengok keadaan energi dan kawasan bilik. Dia boleh bezakan antara EO mana yang lebih bertenaga. EO pun boleh. Jadi kita boleh tengok EO mana yang bagus. Contohnya kita ada lavender daripada company D dengan company Y. So kita boleh tengok daripada biosphere scan tu yang mana EO yang lagi bagus dia punya bio, medan bio dia. So EO pun ada medan bio. Kita boleh tengok batu tu serasi tak dengan kita. Kalau kita pegang batu tu, kita punya energy improve, maknanya kita serasi dengan batu tu. Kalau kita pegang batu tu, energi kita lagi lemah, maknanya kita tak serasi dengan batu tu. Okey? Jadi banyak kegunaan biosphere scan ini. Sama ada kita nak buat research kita ke, eksperimen kita ke, ataupun kita nak tengok kita ni boleh rawat ke tidak ke, rawatan kita okey ke tak okey ke dan sebagainya. Okey? So I'm going to stop the share screen. Right. So okay, baru nampak semua. Aimi ada. Alhamdulillah Aimi ada. And Ain pun ada. Ni Ain mana ni? Ain Melaka kan? Ain Melaka memang I ask her to be on. So because kat Melaka dia orang belum set up lagi kita punya biosphere room betul-betul. So memang slow, tetapi in the end we are going to be able to set it up. Right, I am going to stop the recording and then pause. Should I pause or stop? Pause, stop the recording here. Sebab I'm going to go to the dowsing. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum saya sudahkan yang bab biosphere tu? Jadi Nadia dah take note lah. That actually kita boleh buat kita. Lin nak tanya apa? Nak tanya tadi yang tadi ada postman datang tak dengar apa doktor cakap. Gambar bilik tu nak ambil pakai kamera biosphere ke kamera biasa? Kamera biosphere dia tu kan saya dah tunjuk tu, kamera biasa kita boleh pakai webcam, kita boleh pakai handphone. Oh, okey. Tapi kata iPhone mungkin susah. Saya akan try lagi dengan iPhone. Tetapi saya dah pernah cuba scan gambar iPhone, dia tak keluar apa pun. So Android boleh. Android boleh. Kalau you pernah attend my spiritual healing workshop, selalu kita akan ambil gambar, and kita tak ambil gambar dekat komputer integrasi. Kita ambil gambar kat mana kita buat kita punya workshop tu. So kita akan cari bilik yang mana ada dinding yang tak ada tingkap. And then kita ambil gambar pakai my phone aja. Pakai my Oppo ni. Okay. So my Oppo ni is a good phone untuk ambil gambar biosphere. Sebab we got some very nice biosphere before and after. So before the workshop kita dah ambil, and then kita punya workshop selalu 2 hari. So the end of the second day kita ambil another one. And most everybody punya energy dah improve. Especially the throat center dengan the pituitary gland center. Okay. Jadi lepas tu dah. Ha? Kalau mesti kita ambil gambar biosphere tu kan. Kalau kita pakai kristal, dia mengganggu tak gambar tu nanti? Ya. Sebenarnya kita tak sihat, tapi bila kita pakai kristal, gambar tu jadi sihat. Macam mana? Yelah, sebab tu saya cakap kalau kita nak ambil gambar biosphere, kita kena buka semua benda. Lantai, subang, anything yang ada, even logam, even gold ke apa semua kita kena buka actually. Barang kemas apa semua kena buka. Kalau tidak, kalau memang dia punya barang-barang ni semua dia ada dia punya own energy kan, dia akan ubahkan energi badan kita. Okay. Dr. Su nak tanya.
Okay, ada dua, from my understanding there are two biofield punya colour. Satu yang kat badan, and then the one yang background tu kan. So does the background colour tu tell you something, a different story ke, ataupun what aspects of the person does the background colour will tell the healer ataupun the analyst tu lah yang tengah tengok biofield punya gambar kan, tu. Tadi if nanti I will send you the slides, you baca balik apa yang saya cakap pasal background. There's a lot being said about the background already. Sebab saya bagi tahu imbang ke tak seimbang. Kadang-kadang kita akan nampak green banyak kat sini tak cukup green dan sebagainya. Okay, I think I have shown you some pictures. Nanti I will send some more pictures ke dalam group nak menunjuk orang yang imbang dengan tak seimbang. Jadi bila kita nampak keliling tu, kita boleh nampak sini lebih green, sini kurang green dan sebagainya. And then kita akan nampak bulge keluar daripada badan macam ni, yang coming out from the shoulder apa semua kan. Jadi maknanya this is not on the body, this is outside the body. So memang, and then bila kita ambil gambar background, and then bila orang tu datang, orang tu punya medan bio akan influence the surrounding colours. Memang iyalah. Sebab apa? Sebab kita punya medan bio 6 kaki. So of course kita akan influence the surrounding. Okay? It is our energy that is changing the surrounding. So orang yang seimbang, dia punya energy yang surrounding tu akan seimbang. Dia akan cantik, bending dia cantik. Tetapi bila orang tu kucak-kacir, bending dia tak ada. Jadi dia punya bending dia become very kucak-kacir, and then warna dia macam pecah-pecah dan sebagainya. Okay? Tadi kita dah tengok, tapi dia cepat sangat. So nanti bila ada recording, you all tengok balik dekat recording tu, and then saya akan hantar slides ni, and then you all tengok balik dekat slides tu. Yeah, because it's a lot to try to absorb in this short time. Okay, I already mentioned it just now. Mungkin you miss it at that point in time. Tetapi later you boleh tengok balik. Okay? Okay, thanks Doktor. Dr. Su, saya pula nak tanya. Tanyalah saya. Tanyalah Lenny. Cucu Tok Opah ada hari ni? Doktor. Ya. Apa ni namanya, Doktor? Ada macam examples of report ke yang macam kita orang boleh rujuk kalau kita orang boleh study lah. Boleh bagi yang tu? Ada. Nanti saya akan blankokan nama orang tu dan saya akan blankokan badan dia supaya tak dikenali, dan saya boleh hantar sampel. Okay? Okay, thank tapi you. Tapi yang saya tak boleh hantar sampel orang yang kat sini lah. Saya kena cari orang lain yang awak tak kenal. Betul tak? Oh. Okay. Doktor nak tanya. Sorry, one more. Bulk yang streamers tu is energy leaking from the body. Yes. Kalau bulge maknanya is tak. Bulge tu macam dia ada local inflammation. Okay. Thank you. Or it could be bengkak tapi bukan organ tetapi bengkak emosi pun boleh jadi bulge. Okay? I see. Okay. No more soalan? No more? Ai ada soalan Ai? Now I know who cucu Tok Opah is. It's Ai. Ai is not. Tak ada. Tak ada soalan, Doktor. Apa dia Tak ada soalan. Tak ada soalan. Doktor Su nak tanya. Ya. Kalau kalau keadaan bilik tu tak okey, maksudnya dia punya energi dia tak betul kan? Macam mana cara nak okeykan balik? Guna tuning fork ke macam yang ajar sebelum ni? Ya, kan ada angel tuning fork tu yang saya kata harga 36 tu. You can use that. Tapi komel lah bilik tu yang. Komel lah bilik tu. Okay. Dia macam semut tu pun sebenarnya mengganggu lah. Buka tingkap. Mana-mana yang kotor pergi basuh. Lepas tu you boleh lah ting. Marie Kondo pun dia kata sebelum you nak pakai tuning fork, dia pun pakai lah angel tuning fork. Tapi sebelum you nak pakai angel tuning fork, you kena lah Marie Kondo kan. Lupa nak bawa. Dah tak ada air, dah kering dekat. Okay? Hafizah, does that answer you? Dah.
Okey. Tapi kan macam tak sangka kan sebenarnya benda-benda macam tu sebenarnya mengganggu sebenarnya kan. Ya Rabbi ya Tuhanku. I dah tahu lama dah. Kalau tak attend kelas tahu sebenarnya. You see, that's why. Bukan mengganggu mata je, emosi pun mengganggu sekali. Kehadiran yang menyembuhkan. My internet is not stable. Okay, connected. Secure. Ada. Okay, kehadiran yang menyembuhkan. Your surrounding, your house. It can either be soothing and healing ataupun traumatizing. Sebab tu saya kata kita ni nanti bila you all belajar vibro chronotherapy, you will realize how important it is that we have a structure. Our life has a structure. Contohnya kita orang Islam, kita ada solat tau. Solat time ni, time ni, time ni, time ni. Time makan ada, time solat ada, time tidur ada. That is called structure. Rumah yang teratur, yang organized, yang bersih, is a structure. Jadi kalau kita besarkan anak dengan keadaan tunggang langgang, tidur tak tentu masa, makan tak tentu masa, solat tak ke mana, rumah tunggang langgang, baju merata-rata, katil tak serupa katil dan sebagainya, kita akan menyebabkan trauma kepada anak yang membesar dalam keadaan macam tu. I'm not saying rumah tu kena beautiful, kena ada swimming pool, kena ada kursi mewah, meja mewah. Tak. I'm talking about well organized, structured, bersih, ada timing dia. You got it? Faham kan? Tak ada seorang jawab. Faham. Okay. Alright. Sebab apa ni tak nampak expressionnya, semua tak tunjuk muka, bayang pun tidak. Saya seorang aja ada kat sini. So saya tak tahu expression muka macam mana. Dah faham cikgu cakap ke, tengah baring tergolek-golek atas katil ke, kita pun tak tahu. Tutup aurat Dr. Su, tak boleh lah bertunjuk. Pasal? Aurat. Okey. Sejak bila yang Auzan kata pasal aurat? You takkan tudung pun. Apa saya pakai seksi? Tanya. Saya pakai yang ni semua nampak malu. Tunjuk muka ni ke? Lama tak nampak. Okey, Amira dah hilang dari mi. Okey, selalu saya tahu Amira tu ya. Okey, so kita dah habis bab ni, kita ada lagi satu nak belajar iaitu dowsing. Nadine dia dah pernah belajar dowsing. So siapa yang dah pernah belajar dowsing, you can sign off now. Nanti this part aja untuk biofield scan. Nadine, you have any more questions? Was it how was the class? Okay for the biofield scan? Did learn something from it? Yes. Okay. Dok, nak tanya Wi-Fi dengan 5G, does it affect the biofield of the house? I am not sure. Kita kena ambil gambar yang kita kena tengok. So siapa yang ada rumah yang dekat dengan apa benda semua tu, and mungkin you ada gambar-gambar lama yang sebelum ada benda tu, and selepas anda kita boleh buat scan, especially kalau dia punya view tu same, kita boleh buat perbandingan. You see, in order to compare before and after, there have got to be similarities. Contohnya kursi yang sama, meja yang sama, angle tangkap gambar yang sama. Okay, because we know that it affects us, macam we know that it affects us kan, macam it's bad frequencies kan. Yeah, it is bad frequencies. That's why kita boleh MF protectors. Okay, I want to show you my Shungite. This is my Shungite pendant. I bought it dekat Shungite House. It's on Lazada. This one cost about RM50 plus because bentuk dia cantik sangat kan. Okay, and then I bought tourmaline beads. It's my tourmaline beads. Tadi pagi I kerjakan, I buat my tourmaline bracelet. Jangan suruh saya buat Saya kalau boleh buat sendiri, korang semua boleh buat. Kalau nak suruh saya ajar macam mana nak buat, boleh. So this is tourmaline. This is also an EMF protector. Kita yang selalu duduk depan cermin tu kan, depan komputer tu kan. So why there's a bit here, so that it can hide the big knot that I put here to make sure dia tak putih. Okay. And I didn't use any elastic. I used the
tangsi tu kan, tangsi, and this is a double tangsi. Okay, I made 4 of this, 4. Tapi I beli beads tu RM60 plus jugalah. Tapi RM60 plus tu sebab buat sendiri dapat 4. Kalau tidak RM60 dapat 1 je. Kan? Sebab buat sendiri. Saya seronok buat sendiri. I made one for myself and for my 2 sisters, and the extra one I gave Mariam for her birthday. So habis. Yang suruh saya buat sendiri. Okay. Lubang so, ke Dr. Su? Yes, ada lubang. Batu tu ada lubang ke? Apa dia? Batu tu ada lubang ke? Yalah. Manik kot. Nanti kejap saya tunjuk. Ni manik dia. Ada lubang lah manik. Bead. Nanti I share the link. Tourmaline. It's real. Saya dapat rasakan. I told you I can feel dia punya energy. So that's why I know it's real. Alright? And this is ada orang tanya, emas ada energy tak? Tak tahulah. Ada lah. Anything ada energy. Everything has energy. Ada lah kot. Cuma dia dah campur dengan besi. Tu kena buat biofil tu nak check. Nampak ada crown. Tasbih saya ada crown. Jangan suruh saya buat. Buat sendiri. But if your birthday ke apa, boleh lah. Dr. Su, is my birthday. Can you hadiah me? It's coming soon. Yelah tu. Tak apa. If you have a request and it's your birthday, I might indulge. Dr. Su, tolong jual lah Dr. Su sebab tak tahulah yang mana real dengan tak. Kita bukannya ada. Nanti Dr. Su bagi link. Bukannya ada betul energy. Dr. Su boleh bagi link. This is rose quartz. But it's not a good quality rose quartz lah. Dia macam pucat je kan. And this small one is a labradorite. Green is green. They are not high quality but they are real. They are real stones. Batu betul. Crystals. Tak mahal sangat. Tetapi memang yelah susah kan. Nanti tengok ingat kaca ke apa ke. Some are made in the lab, apa semua kan. That I heard that even the batu yang macam apa, batu macam ni pun, actually they can make it. Dia boleh buat. But even the ones yang dia orang buat, it still has energy. Because maknanya the chemicals are real. Ini bukan kaca. Ini batu betul. Okay. Ya, you jangan tanya saya tu ha. Azizan tu dia boleh tu. He can feel energy. Dia tu senyap-senyap aja. Tetapi sebenarnya dia tu terror tau. Senyap aja. Dia dengar ke tidak tu? Okay. So kita stop this section. Okay. So siapa yang nak sign off boleh sign off.